Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisa binti Bakar dari kelas IPM 1 akan membentangkan tentang isu penghayatan etika dan peradaban terhadap individu dengan tajuk anxiety menguasai diri remaja. Yang pertama adalah anxiety membentuk kategori diagnosis kesihatan mental yang menyebabkan kegelisahan, ketakutan dan kebimbangan yang berlebihan. Gangguan ini mengubah cara seseorang memproses emosi serta tingkah laku yang menyebabkan gejala fizikal yang jelas. Kesannya mungkin tidak menentu sementara kegelisahan yang teruk boleh mempengaruhi kehidupan seharian. Anxiety mempunyai banyak jenis, antaranya adalah gangguan kebimbangan umum, iaitu gangguan kronik yang melibatkan kegelisahan dan kebimbangan yang berlebihan mengenai kejadian, objek dan situasi kehidupan yang tidak spesifik. Ia juga adalah gangguan kegelisahan yang paling biasa dan orang yang mengalami gangguan tidak selalu dapat mengenal pasti penyebab kegelisahan mereka. Yang kedua adalah gangguan panik. Serangan panik dan ketakutan yang cepat atau tiba-tiba boleh menyebabkan gegaran, kebingungan, mual dan kesukaran bernafas. Serangan panik cenderung berlaku dan meningkat dengan cepat. Namun, serangan panik mungkin berlangsung selama berjam-jam. Yang ketiga adalah gangguan fobia sosial. Ini adalah ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain dalam situasi sosial atau rasa malu dalam bermasyarakat. Gangguan kecemasan sosial merangkumi pelbagai perasaan seperti ketakutan dipentas dan kegelisahan terhadap penghinaan dan penolakan. Seterusnya adalah punca-punca anxiety. Punca anxiety tidak dapat dikenal pasti tetapi mempunyai banyak teori berkenaannya. Yang pertama adalah teori biologi. Genetik personality individu ketidakseimbangan neurotransmitter dalam otak. Yang kedua adalah teori psikologi. Cara didikan ibu bapa yang tegas atau terlampau melindungi iaitu overprotective sehingga menjejaskan kemandirian anak dan trauma di masa silam. Yang ketiga adalah teori psikoanalitik iaitu kegagalan mekanisme pertahanan diri. Yang keempat adalah teori pembelajaran iaitu konsep conditional and operant learning theory iaitu secara mudahnya seseorang remaja itu pernah terlibat dengan kemalangan di selikoh jalan A. Setelah itu setiap kali melalui selikoh jalan yang sama atau yang menyerupai jalan A, dia akan mendapat serangan yang panik. Seterusnya adalah kesan-kesan anxiety. Apakah kesan-kesan anxiety? Yang pertama, pelajar sering lupa dan susah fokus. Hal ini kerana boleh menyebabkan pelajar sering hilang fokus untuk memberi tumpuan terhadap perkara lain yang terjadi di sekeliling. Masalah ini bukan sahaja memberi impak negatif terhadap kehidupan seharian, malahan prestasi pembelajaran juga boleh merosot. Yang kedua adalah insomnia. Insomnia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Apabila pelajar tidak dapat tidur atau berehat pada waktu malam, mereka akan berasa keletihan pada hari yang berikutnya. Yang ketiga adalah emosi tidak stabil. Mereka yang menderita akibat tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah yang kecil. Kesan ini bukan sahaja memberi impak negatif dalam pembelajaran, malahan hubungan dengan rakan dan keluarga juga boleh terjejas. Yang seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi anxiety. Yang pertama, meditasi. Banyak penelitian bahawa menunjukkan meditasi membantu mengelola kecemasan, depresi dan rasa sakit. Yang kedua adalah lakukan self-compassion. Self-compassion ini dapat membantu seseorang dalam mengatasi kecemasan dan depresi. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga juga dapat membantu remaja merasa lebih percaya diri, mengalihkan perhatian dari kekhawatiran, meningkatkan interaksi sosial dan memungkinkan untuk mengatasi stres dengan cara yang sihat. Dan yang terakhir adalah rumusan. Apa yang saya boleh rumuskan tentang anxiety ini adalah anxiety ialah satu isu yang wajar diberikan penekanan bagi semua individu, lebih-lebih lagi kepada para remaja. Hal ini kerana remaja adalah tonggak atau masa depan negara. Oleh itu, para remaja hendaklah mempunyai hubungan persekitaran yang sihat dan yang boleh membawa ke arah yang lebih baik. Isu anxiety atau lebih dikenali sebagai kemurungan ini menunjukkan etika dan peradaban yang kurang dihayati oleh semua pihak. Oleh itu, setiap individu hendaklah mengawal emosi dengan melakukan aktiviti yang sihat seperti sentiasa memikirkan perkara yang positif,
Sebagai contoh, individu Muslim hendaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah SWT, beribadah seperti solat, zikir dan doa serta senantiasa berakhlak mulia dengan orang lain. Sekian, terima kasih.